Baiklah, kita kembali bersama-sama dalam rancangan Doktor di Radio pada pagi ini untuk siaran kita di hari Selasa, hari ini 17 hari bulan September, 11 hari bulan Zulkaidah. Dan pagi ini kita akan memperkatakan tentang serangan jantung ataupun heart attack. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, Doktor di Radio pada pagi ini di Pahang FM 19, bersama-sama dengan yang berbahagia Dr. Syahidi Jamaluddin, iaitu pakar kardiologi, iaitu pakar jantung Jabatan Kardiologi Hospital Tengku Ampuan Abzan, Kuantan, Pahang Darmamau. Jadi saya kira ini merupakan antara salah satu tajuk yang istimewa yang perlu saudara bersama-sama mengikuti, serangan jantung heart attack ini. Dan banyak perkara yang akan kita kupaskan, dan seperti biasa dua talian kita juga dibuka untuk saudara pendengar ya. Kalau ada sebarang masalah kesihatan mengenai jantung ini, saudara boleh bersama-sama dengan kami. Dua talian kita 5140124, 5140125. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah sihat ya pagi ni. Alhamdulillah, saya diberikan kesihatan yang sempurna hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itulah, nampak pun sejak daripada tadi pun ceria ya, segar. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, jadi kita nak memperkatakan tentang serangan jantung ataupun heart attack ini bersama-sama dengan Dr. Syahidi Jamaluddin ya, pakar kardiologi, iaitu pakar jantung di Jabatan Kardiologi Hospital Tengku Ampuan Abzan, Kuantan. Baiklah, sebagai mukadimah, sebagai permulaan untuk bersama-sama dengan pendengar kita di Pahang FM untuk memperkenalkan tajuk kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Malaysia Pahang FM kerana menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan mengenai serangan jantung ya. So sidang pendengar yang saya hormati sekalian, serangan jantung atau penyakit jantung koroneri tersenarai sebagai antara penyakit pembunuh utama di dunia ya, dan dianggap musuh nombor satu dalam kehidupan yang paling ditakuti. Jadi dianggarkan ya, dalam di dunia kita 1/3 penduduk dunia atau 17 juta orang mati setiap tahun disebabkan oleh serangan jantung. Dan di Malaysia kematian yang disebabkan oleh serangan jantung adalah antara penyebab utama kematian di hospital-hospital kerajaan, selain daripada jangkitan kuman di darah, stroke, baraf dan juga kemalangan jalan raya. Jadi jika kita lihat dalam statistik ya, di mana dianggarkan penyakit jantung koroneri ini dihidapi oleh 141 orang bagi setiap 100,000 penduduk setiap tahun di Malaysia ya. Jadi bila kita dengar statistik ini, kita akan rasa takut ya, di mana penyakit ini bukan penyakit yang luar biasa yang berlaku di dalam masyarakat kita. Ya, jadi itu sebagai mukadimah perkenalan ya, memperkatakan tentang tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, serangan jantung ataupun heart attack, penyakit jantung koroneri, serangan jantung, bersama-sama dengan para pendengar kita di Pahang FM 1 Pilihan. Agaknya doktor, untuk kita menerokai mengupas seterusnya tajuk yang kita bawakan ini, apakah fungsi asas jantung? Jadi itulah kita seringkali mengatakan ya, dalam tubuh badan kita ni ada jantung ya. Jadi agaknya apakah fungsi sebenarnya, tugas jantung ni doktor? Ya. Okey, Cik Adnan ya, dan juga sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Jantung ni sebenarnya terletak di bahagian rusuk kiri manusia ya. Di mana jantung ni adalah organ yang sangat penting, di mana ia mengepam darah ke seluruh organ di dalam badan kita. Mengepam darah ke kaki, tangan, buah pinggang, hati dan sebagainya. Di mana darah yang dipam ini membekalkan oksigen dan juga zat makanan kepada organ-organ kita untuk berfungsi. Dan di selaput luar jantung kita terdapat salur darah yang dipanggil salur darah koroneri yang membekalkan oksigen dan juga makanan kepada
otot jantung kita. So jadi bukan sahaja tangan, kaki, buah pinggang, hati, otak memerlukan oksigen, tetapi jantung itu sendiri juga perlu mendapatkan oksigen dan zat makanan untuk ia berfungsi dengan baik, ya. Jadi ini bermakna jantung ni merupakan satu organ yang begitu penting, ya, sangat penting. Betul, bagi kita, sangat ya? penting. Bagi seseorang manusia, ya, yang mengepam darah ke seluruh organ di dalam badan manusia, ya, seperti mana yang doktor perjelaskan tadi. Jadi berbalik kepada tajuk kita ini, serangan jantung, apakah yang dimaksudkan dengan serangan jantung ini, doktor? Jadi sidang pendengar yang saya hormati sekalian, ya, seperti mana saya maklumkan sebentar tadi, saluran darah jantung yang dipanggil koronari ini, dia membekalkan oksigen kepada otot-otot jantung kita, ya. Di mana jika saluran darah koronari ini tersumbat atau sempit, maka tiada oksigen dan zat makanan dibekalkan kepada otot jantung, ya. So apa yang berlaku? Otot jantung akan mati, dan pada ketika inilah pesakit akan mengalami tanda-tanda serangan jantung atau yang dipanggilkan heart attack. Ya. Jadi itu yang terasa sakit dada, Betul, ya. dan Betul. sebagainya. Baiklah, jadi saudara pendengar pun boleh bersama-sama dengan kami. Talian kita dibuka sekarang ni, dua talian kita 5140124 dan 5140125 bersama-sama dengan doktor di radio. Pada pagi ini kita bawakan, kita memperkatakan tentang serangan jantung ataupun heart attack bersama-sama dengan Dr. Syahidi Jamaluddin, pakar kardiologi, iaitu pakar jantung di Jabatan Kardiologi Jabatan Jantung, Hospital Tengku Ampuan Afzan pada pagi ini. Dua talian kita dibuka sekarang ini untuk saudara bersama-sama dengan kami. Mungkin agaknya ada ramai para pendengar kita di luar sana mengalami suasana ataupun keadaan ini. Jadi baiklah doktor, kita teruskan lagi perbincangan kita. Bagaimana saluran darah koronari ini boleh tersumbat ni doktor? Ya. Apa punca-punca ataupun sebabnya? Okey, saya rasa perlu bagi saya untuk menerangkan lebih jelas lagi, di mana di dinding saluran darah koronari ini terdapat plak aterosklerosis atau kita panggil plak kolesterol, ya. Di mana pembentukan plak pada saluran darah ini sebenarnya mengambil masa bertahun-tahun namanya, ya. Dan jika plak ini tidak stabil, ia akan pecah, ya. Dan bila plak ini pecah, darah beku akan terbentuk di dalam saluran darah koronari jantung kita. Jika saluran darah ini tersumbat dengan darah beku, iaitu tersumbat 100%, maksudnya Cik Adnan, tersumbat sepenuhnya, tiada oksigen dan zat makanan dibekalkan pada otot jantung, di mana pada ketika inilah jantung mengalami masalah yang dipanggilkan serangan jantung atau myocardial infarction, atau bahasa Inggerisnya heart attack, Dan jika tidak mendapat rawatan dengan segera, Encik Adnan dan pendengar-pendengar semua, pesakit akan meninggal dunia secara mengejut, atau benda ni boleh membawa maut, ya. Walaupun tahap sumbatan itu mungkin bukan 100%, mungkin 80, mungkin 70 dan sebagainya, pesakit tetap akan mendapat tanda-tanda. Dan jika keadaan sedemikian tidak mendapat rawatan dengan segera, sumbatan yang tidak 100% itu mungkin akan jadi lebih kritikal, ya. Dan juga pada akhirnya juga akan meragut nyawa, ya. Ya. Baiklah, saudara pendengar boleh bersama-sama dengan kami sekarang ni 5140124 5140125 untuk saudara bertanyakan, terus bercakap dengan doktor pakar kita pada pagi ini, Dr. Syahidi Jamaluddin, pakar jantung ataupun kardiologi ini dari Jabatan Kardiologi Hospital Tengku Ampuan Afzan. Baiklah, sekarang ini saudara pendengar 10.24 minit pagi, doktor di radio masih lagi bersama-sama menemani saudara pendengar, ya. Kita memperkatakan tentang serangan jantung, heart attack, bersama-sama dengan Dr. Syahidi Jamaluddin, pakar kardiologi, pakar jantung, ya.
dari Jabatan Kardiologi Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan pada pagi ini. Dan dua talian kita dibuka sekarang ini 5140124 dan 5140125 untuk saudara bersama-sama bercakap terus dengan pakar jantung kita, Dr. Syahidi, bersama-sama dalam rancangan Doktor di Radio pada pagi ini di Pahang FM 1 Pilihan. Jadi baiklah doktor, kita meneruskan lagi perbincangan tajuk kita ini, iaitu serangan jantung. Apakah agaknya tanda-tanda serangan jantung ni doktor? Okey, tanda utama serangan jantung ini adalah sakit dada, yang dipanggil sebagai angina pectoris, di mana sakit dada ini dialami pada bahagian tengah dada atau di dada sebelah kiri, di mana sakit dada ini pesakit akan describe, akan menerangkan sakit itu sebagai sesuatu yang mencengkam kuat di dada, atau sesuatu yang menekan, atau sesuatu yang berat pada dada, Dan ada setengah tu pesakit akan menerangkannya sebagai senak dada, Dan sakit dada ini diikuti dengan sama ada berpeluh-peluh, sukar bernafas atau berdebar-debar. Dan juga ada pesakit yang datang sakit dada bersama loya dan juga muntah-muntah. Dan sakit ini bukan sahaja berada di dada, tetapi boleh juga merebak dari dada ke leher, rahang dan juga bahu dan lengan sebelah kiri. Dan kebiasaan sakit dada ini boleh berlaku sama ada waktu rehat, waktu semasa atau selepas melakukan aktiviti fizikal, atau waktu tengah tension, ada tekanan emosi. Walau bagaimanapun, setengah pesakit, terutama mereka yang ada mengalami kencing manis ataupun warga tua, mereka biasanya tidak datang dengan sakit dada. Apa yang berlaku, mereka datang dengan tanda-tanda seperti hanya berpeluh-peluh, rasa lemah badan, sakit pada ulu hati, pening kepala atau pengsan. Dan ada sebahagian, ada percentage pesakit-pesakit jantung kita ni datang tanpa simptom pun ada. Ini yang kita panggilkan silent ischemia, dipanggil ischemia secara senyap. Dan apakah faktor risiko untuk mendapat serangan jantung ni doktor? Okey, Encik Anan dan juga pendengar-pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang saya hormati sekalian, sebenarnya serangan jantung ini adalah komplikasi daripada penyakit-penyakit kronik. Saya ulangi, serangan jantung ini merupakan komplikasi daripada penyakit-penyakit kronik, di mana penyakit kronik ini saya rasa yang pendengar sekalian tahu, antaranya adalah paras kolesterol yang tinggi dalam darah, kencing manis, darah tinggi dan kegemukan. Selain daripada yang saya nyatakan tadi, ada juga faktor lain yang juga penting, iaitu contohnya merokok, kurang melakukan aktiviti fizikal seperti senaman, faktor jantina, lelaki, contohnya, dan bagi wanita yang telah menopause. Juga sejarah keluarga yang mengalami masalah serangan jantung juga dikira sebagai faktor mengapa seseorang pesakit itu boleh kena serangan jantung. Sebenarnya kalau kita semak balik tentang faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi, sebenarnya faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang boleh dicegah, betul tak Encik Anan? Satu faktor-faktor yang boleh dicegah, di mana contohnya macam tahap kolesterol, merokok, kegemukan, kehidupan sedentary tanpa senaman, itu semua adalah faktor-faktor yang kita boleh ubah. Tetapi sungguh pun penyakit serangan jantung ini boleh dicegah, tetapi malangnya statistik kejadian serangan jantung tetap meningkat dari tahun ke tahun. So saya kira kalau saya tak beritahu pun mungkin pendengar-pendengar semua tahu kenapa ini terjadi. Ini disebabkan oleh
tahap kesihatan kita, di mana tahap kesedaran kita tentang kesihatan kita sangat rendah, ya. Dan kita sebenarnya tidak ambil berat langsung tentang kesihatan kita, ya. Cik Adnan, itu sebenarnya apa yang berlaku pada masyarakat kita lah, ya. Itu realitinya, ya. Dan bagaimana kita tahu sama ada kita mengalami serangan jantung ataupun tidak? Kadang-kadang tu kita rasa sihat, segar, tak ada apa-apa, tapi tiba-tiba esoknya dengar cerita dah tak ada dah. Lepas tu ke doktor musahkan berlaku heart attack ataupun serangan jantung. Itu kadang-kadang tiba-tiba je, doktor. Okey, ya. Jadi soalan itu sangat bagus, sebenarnya sidang pendengar yang saya hormati sekalian, dia ada dua perkara, ya. Perkara pertama, bagi mereka yang mengalami tanda-tanda serangan jantung yang saya beritahu sebentar tadi, anda hendaklah pergi ke hospital atau ke klinik-klinik yang berdekatan untuk menjalani ujian bagi mengesahkan penyakit ini. Antara ujian yang kita boleh lakukan, ya, di hospital atau klinik kesihatan terdekat, pertama ujian ECG ataupun kita panggil electrocardiogram, di mana elektrod akan diletakkan di bahagian dada, dan di situ perubahan yang terdapat pada tracing ECG itu akan menunjukkan atau memberitahu kita tentang ada serangan jantung atau tidak. Itu pertama. Kedua, ujian darah seperti enzim kardiak atau kita panggil enzim jantung, yang dipanggil sama ada troponin atau CKMB, yang boleh diambil, ya, diambil dari darah kita, di mana enzim kardiak ini akan terhasil jika terdapat otot jantung yang mati atau tercedera, ya. Yang ketiga, ujian ekokardiogram, di mana ujian ini kita akan meletakkan probe, ya, macam scan macam tu di dada untuk melihat otot-otot jantung yang tidak bergerak ataupun otot-otot jantung yang tidak berfungsi ataupun jantung yang bengkak. Itu adalah pertama, yang mereka yang ada tanda-tanda lah. Nombor dua, mereka yang mempunyai faktor risiko. Macam tadi saya sebutkan tadi, mereka ada kencing manis, darah tinggi, ada high kolesterol, tinggi kadar lemak dalam badan. Mereka ini kita nasihatkan supaya pergi berjumpa dengan doktor di hospital ataupun di klinik-klinik kesihatan terdekat sebelum kita mengalami tanda-tanda sakit dada tersebut. Apa yang kita buat adalah pergi jumpa doktor, beritahu yang saya ada faktor risiko dan saya khawatir yang saya mungkin takut ada serangan jantung. Nanti doktor seterusnya akan buat rawatan yang sepatutnya kepada tuan-tuan dan perempuan semualah. Ya. Baiklah, sekarang ini saudara mendengar 10.32 minit pagi. Bagaimana anda di luar sana? Mungkin kalau ada sebarang pertanyaan, masalah mengenai kesihatan, memperkatakan tentang serangan jantung ataupun heart attack ini, jadi anda boleh bercakap terus dengan pakar kita, Dr. Syahidi Jamaluddin, pakar kardiologi, pakar jantung, Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Pada pagi ini, dua talian kita 5140124 dan 5140125. Seperti biasalah, talian kita bersama-sama dengan saudara dengar di Pahang FM 1 Pilihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Nan. Ya, ini siapa ni? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ini Haji Isa Uludong. Tuan Haji Isa, Tuan Haji Isa Uludong Raup, Biasa telefon tu. Ya, silakan Tuan Haji. Ini nak tanya ke Tuan Doktor lah. Ya. Macam saya ni, saya nak tanyalah, kita memang biasalah darah tinggi ni penyakit orang zaman moden lah. Ya. Saya makan ubat tu kan. Saya makan, tapi saya cek-cek pun tak ada. Tapi kadang-kadang ni, saya ni ada buat kerja sikit. Kerja, Cik Nan tahulah, saya buat proses dodol kan. Oh, okey. Kadang-kadang tu dia sakit ke belah kiri ni, kadang bawa ke depan. Adakah sebab saya mazur tu ke ataupun ada implikasi jantung? Ya, dah berapa lama agaknya suasana keadaan ni berlaku? Kalau saya mengajar dua-dua ni, kadang-kadang selalu lah kena. Boleh kata setiap hari lah, Tidak setiap hari lah, seminggu 2 kali kan. Kita banyak menggunakan kekuatan.
Okey, dada di sebelah kiri tu tak sakit, cuma apa ni, bahu Bawah pada bahu, kadang dada, kadang sakit macam angin. Kalau sapu angin, minyak angin okey. Itu nak tanya tu pasal apa, kadang saya makan apa nanti Conviscon tu dia hilang macam ada gastrik pula. Itu nak tanya apa doktor pakar itu. Jadi Tuan Haji Isa dengarkan jawapan Malaysia Radio Ya. Doktor ada apa-apa nak tanya? Saya rasa tak ada. Tak ada Nak tanya itu je lah. Okey, dengar. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Janai. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cerita tu? So, jadi untuk pertanyaan Tuan Haji Isa tadi daripada Uludong Ya. di mana sebenarnya ada sakit di dada tu bukan berasal daripada otot jantung di mana sakit itu mungkin berasal daripada otot di luar jantung ataupun kita panggil otot dada ataupun mungkin daripada tulang di dada di mana sakit ini biasanya apa yang berlaku adalah dia akan sakit bila kita buat pergerakan. Macam contohnya Tuan Haji Isa tadi kata dia mengacau dodol So bila dia mengacau dodol tu maknanya dia menggunakan pergerakan tangan di kawasan dada tersebut. Jadi itu juga boleh menyebabkan otot-otot di dada tu dia scratch dia akan tegang di situ dan boleh sakit. Itu boleh kita panggil boleh kita rujuk kepada sakit pada Tuan Haji Isa tadilah. Walau bagaimanapun Tuan Haji Isa tadi ada darah tinggi saya nasihatkan pada Tuan Haji Isa supaya pergi ke klinik kesihatan yang terdekat di sana, dapatkan ujian ECG, berjumpa dengan doktor, berbincang dengan doktor supaya kita dapat mengenal pasti pesakit itu dengan lebih jelas lagi. Tapi dari segi penerangan tadi itu lebih kepada masa sebenarnya. Walau macam pun kita mesti kena pastikan itu bukan daripada serangan jantung yang kita bincangkan. Alright. Jadi ini bermakna walaupun doktor perjelaskan tadi antara tanda-tanda seseorang itu menghadapi masalah sakit jantung ialah berlakunya cengkaman kesakitan di sebelah kiri dada tadi dan kadang-kadang ianya boleh naik sampai ke bahu dan juga ke tangan cengkaman itu. Betul. Rasa bisa-bisa kebas dan sebagainya. Betul. Jadi ini bermakna tidak semua ke apa benda yang berlaku tu ke masalah jantung Betul kalau ikutkan dalam senarai sakit dada yang bukan disebabkan jantung antaranya adalah pertama radang kepada otot dada. Okey, satu. Radang kepada tulang di dada, tulang rusuk. Dua. Nombor tiga mungkin disebabkan oleh gastrik, ataupun lebih jelas lagi kita panggil GERD, gastroesophageal reflux syndrome, di mana gas asid daripada perut itu naik ke dada. Dia cara bagaimana dia terjadi itu seperti sakit jantung tetapi dia tidak. Tiga. Keempat, mungkin disebabkan oleh jangkitan kuman di paru-paru pun boleh pesakit datang dengan sakit dada. So jadi disebabkan oleh itulah kita menyarankan kepada semua pendengar-pendengar semua, kalau ada sakit dada pergi jumpa doktor untuk mengesahkan sama ada ia tu berasal daripada coronary artery yang tersumbat ke atau bukan. Itu yang pertama yang kita kena pastikan Cik Nan. Jadi bila kata banyak suasana yang berlaku keadaan tu tapi ianya tidak confirm ataupun tidak pasti lagi ianya masalah jantung. Ya, betul. Baiklah, saudara pendengar, masih lagi kita memberi peluang kepada saudara untuk bertanyakan terus kepada doktor pakar kita pakar kardiologi, pakar jantung daripada Jabatan Kardiologi Hospital Tunku Ampang Abzan ini 5140124 dan 5140125 untuk saudara bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Satu pilihan doktor di radio pagi ini. Okey, selepas ini kita akan menerokai pula mengenai bagaimana keadaan rawatan serangan jantung bersama-sama dengan tetamu kita doktor di radio, Dr. Syahidi Jamaluddin pada pagi ini
sekarang ini saudara pendengar 10.44 minit pagi, Pahang FM satu pilihan bersama-sama dengan doktor di radio pada pagi ini. Kita memperkatakan tentang serangan jantung, heart attack ya. Dari bersama-sama dengan Dr. Syahidi Jamaluddin, pakar kardiologi, pakar jantung kita dari Hospital Tengku Ampuan Afzan pada pagi ini. Baiklah doktor, kita pun nak mengetahui agaknya bagaimana kaedah rawatan serangan jantung ni doktor. Ini penting ni. Ya. Sidang pendengar radio Malaysia FM yang saya hormati sekalian ya. Secara amnya kaedah rawatan serangan jantung itu bergantung kepada tahap kritikalnya sumbatan salur darah koronari tersebut ya. Dan ini boleh dikenal pasti melalui keadaan pesakit itu sendiri, sama ada dia stabil ke atau tak stabil ke, tengok tekanan darah dia rendah ke, tinggi ke, nadi rendah ke, tinggi ke. Dan juga dengan ECG, dengan enzim jantung dan ekokardiogram yang saya beritahu sebentar tadi ya. So daripada situ kita akan lihat apakah keadaan ataupun kaedah rawatan sesuai diberikanlah ya. Secara amnya kaedah yang pertama kita panggil kaedah ubat-ubatan, di mana dalam kaedah pertama ini kita menggunakan ubat-ubat untuk mencairkan darah beku yang terbentuk di dalam salur darah koronari tersebut ya. Saya beritahu tadi sumbatan itu sebabkan darah beku ya. So kita gunakan ubat yang khas untuk mencairkan darah beku tersebut. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua adalah kaedah yang dipanggil intervensi invasif ya, yang dipanggil coronary angiogram. Coronary angiogram ini dilakukan di tempat khas yang dipanggil ICL, Invasive Cardiac Lab, yang terdapat di Hospital Tengku Ampuan Afzan dan juga beberapa hospital swasta di Kuantan ya, alhamdulillah. Di mana mungkin saya nak share sedikit dengan Encik Adnan dan juga para pendengar sekalian ya. Coronary angiogram ni sebenarnya adalah satu prosedur di mana kita masukkan tube catheter melalui salur darah besar, sama ada di celah peha ataupun di pegangan tangan, di mana tube catheter ini akan terus pergi ke salur darah koronari jantung kita. Dia akan sampai ya? Sampai, wayar tu panjang lah. Kita panggil catheter tu panjang. Okay. Dan kita akan masukkan pewarna atau kontras yang disuntik melalui catheter tersebut. Dan image ataupun gambar saudara koronari ini dapat dilihat dengan jelas melalui X-ray. Kita ambil gambar X-ray dalam bentuk video dapat dilihat dengan jelas, dan dari situ kita dapat tahu saudara mana yang tersumbat, nombor satu. Kedua, berapa banyak yang terlibat, dan ketiga, adakah ia kritikal atau tidak. So jika saudara itu perlu ataupun sesuai untuk kita buka dengan kaedah ini, apa kita buat, kita akan masukkan satu wire itu mengandungi balun ataupun mengandungi spring, atau setengah orang panggil stand, setengah orang panggil besi halus mana mudah difahamilah wire halus, besi halus ni akan melepasi kawasan yang tersumbat tadi. So apa yang kita buat, kita akan kembangkan balon tersebut dan kita tinggalkan spring ataupun stand tadi di tempat yang tersumbat. So dengan cara begini, insya-Allah pengaliran darah ke kawasan tersumbat tadi itu akan kembali sedia kala, dan oksigen dan juga zat makanan yang dibekalkan kepada otot tersebut akan kembali pulih sedia kala, insya-Allah. Dan perkara ini kalau dalam keadaan emergency Cik Anan kena segeralah. Tak boleh nak delay dan juga saya nak maklumkan stand ni bukannya murah lah harga pun mahal. Range dalam 3,000 sampai 6,000 mahal kan. Itu kedua. Cara ketiga, jika sekiranya saudara tersebut tu terlalu kritikal ataupun tidak sesuai untuk kita letakkan stand atau besi halus tadi ni atau spring tadi ni, apa kita boleh offer kepada pesakit adalah kita panggil rawatan pintasan jantung, atau dalam bahasa Inggerisnya CABG, Coronary Artery Bypass Graft.
di mana apa yang berlaku adalah kita bypasskan, kita ambil saudarah daripada kaki ni, kita bypasskan kawasan yang tersumbat tu tadi, kita bypasskan, ya. Dan alhamdulillah servis ini juga ada di Hospital Tengku Ampuan Abzan, ya, Cik Adnan. So jadi saya kira mungkin jelas dari segi rawatan yang kita berikan, perkhidmatan yang kita berikan kepada pesakit-pesakit jantung kita di Pahang, insya-Allah. Baiklah, ini ada satu kiriman SMS dari pendengar kita ni, Aziz ni, Cik Aziz daripada Sungai Sap. Apa khabar Cik Aziz? Diharapkan semoga sihat hendaknya. Katanya ingin bertanya kepada doktor tentang bab serangan jantung ini. Agaknya apakah makanan-makanan katanya yang boleh menyebabkan otot-otot jantung tersumbat doktor katanya, dan apakah amalan pemakanan yang sihat untuk jantung? Ini nak tahu juga tu Ya, soalan tu sangat bagus daripada saya tadi. Cik Aziz. Cik Aziz. Daripada Cik Aziz Sungai Sap. Cik Aziz, jika mendengar rancangan ni, jadi soalan tu sangat bagus, ya. Jadi untuk makanan yang boleh menyebabkan serangan jantung ni, sebenarnya makanan yang high kolesterol. Yang tinggi, yang tinggi dengan kolesterol, yang tinggi dengan lemak, ya. Saya rasa kalau sebut kolesterol, sebut lemak ni, saya rasa tak perlu saya nak beritahu lah, ya. Dengan santannya, dengan kulit ayamnya, dengan minyaknya, all this yang saya sebutkan tadi tu memang sangat tinggi lemak. So jadi inilah culprit ataupun makanan-makanan yang boleh menyebabkan sumbatan ataupun menyebabkan tingginya kolesterol atau lemak di dalam badan kita, ya. Tu pertama. Kedua, bagi mereka yang ada kencing manis, ada darah tinggi, atau mereka yang belum ada kencing manis, darah tinggi, pastikan kurangkan makanan-makanan yang manis, ya. Kurangkan makanan-makanan yang tinggi garam. Okey. Dan lagi satu yang penting, pastikan makanan-makanan yang sihat dan seimbang, ya. Banyakkan sayur-sayuran, banyakkan buah-buahan, ya. Jadi jantung yang sihatlah jantung yang diberi makanan-makanan yang seimbang. Itu saja. Senang, saya semudah, ya, Cik Aziz tadi, ya. Makan makanan yang seimbang, banyakkan buah-buahan, banyakkan sayur-sayuran, kurangkan lemak. Itu sahaja rahsia untuk jantung yang sihat, insya-Allah. Ya, di samping itu senaman pun perlu juga, Betul, ya. Senaman tu sangat penting, dan berat badan kena maintain selalu. Ya. Baiklah doktor, walaupun doktor tadi telah menjelaskan tentang beberapa simptom yang menyebabkan rasa sakit jantung ni tadi, agaknya sakit dada, kadang-kadang ada juga yang sakit dada yang bukan serangan jantung. Mungkin agaknya doktor boleh penjelaskan sikit. Ya, untuk untuk sakit dada yang bukan serangan jantung, seperti saya ada maklumkan sebentar tadi, ya. Sebab jantung kita tu berada dalam rusuk kiri kita, ya. Dan di kelilingnya itu ada organ-organ lain juga, ya. So jadi selain daripada sakit dada yang disebabkan oleh serangan jantung, sakit dada ini boleh juga disebabkan oleh macam sakit ulu hati, ya, di mana sakit gastrik daripada perut tu dia naik ke dada, yang dipanggil gastroesophageal reflux syndrome, ya. Gas gastrik itu akan naik dari perut ke dada. So cara sakit tu lebih kurang macam sama dengan serangan jantung. Tu satu. Kedua, sakit itu juga boleh seperti atau disebabkan oleh radang kepada otot-otot di dada kita, ataupun radang pada tulang rusuk kita yang dipanggil costochondritis. Biasanya dua perkara ini ada berkaitan dengan mereka yang selalu buat kerja-kerja berat, ya. Selepas buat kerja-kerja berat, angkat barang berat, ya, lepas main badminton. Dan selain daripada itu, antara lain tu contohnya macam radang pada selaput jantung, ataupun retak bahagian dalam permukaan pembuluh aorta, ya. Pembuluh darah aorta pun boleh juga menyebabkan sakit dada. Juga ada satu juga penting, ya, mereka yang kadang-kadang ada batu karang pada pundi hempedu, juga ada masanya akan sakit di ulu hati dan juga ke dada jugalah,
Cik Adlan. Baiklah, saya nak bertanya balik kepada cara rawatan koronari tadi kan, yang tube masuk dari melalui peha tadi sampai ke jantung kan ya. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin menjadi di dalam minda masyarakat kita ni lah ya. Apabila berlakunya kes ini, kita pergi ke hospital, mendapat tahu doktor katakan mengesahkan masalah jantung ataupun saluran jantung tersumbat ya, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka ni merasakan ini sesuatu yang penyakit yang cukup kronik dan membimbangkan ya. Jadi kadang-kadang mereka ni takut untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Jadi macam mana permasalahan ini, doktor? Ya. Jadi sidang pendengar yang saya hormati sekalian ya, sebenarnya ini adalah perkara yang biasa kita alami oleh pakar-pakar jantung di hospital ya, di mana bila sampai hospital kita terangkan tuan, puan ke encik sebagainya ada masalah jantung, mereka jadi takut. Dan sebut pula rawatan tu, mereka pun takut juga lagi takut dengan nak masuk wayang dan sebagainya. Sebenarnya saya suka di sini untuk menerangkan sebenarnya rawatan yang saya sebutkan tadi tu penting untuk mengelakkan komplikasi yang lebih teruk lagi. Ya. Saya suka untuk beritahu di sini komplikasi daripada serangan jantung ini. Pertama, jantung boleh jadi lemah ya, ataupun jantung boleh jadi bengkak ya. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, cuma bayangkan jika otot jantung itu telah mati, jadi jantung itu tidak boleh berfungsi dengan baiknya. Jadi apa yang berlaku bila jantung tidak berfungsi dengan baiknya, darah tidak boleh mengempam dengan baiknya ke seluruh organ tubuh kita kan. Dari situ apa yang berlaku, jantung menjadi lemah ya, kita panggil heart failure ya, dan di mana ini akan diterjemahkan dengan keadaan air yang bertakung di paru-paru ya, selalu semput, kaki bengkak, tidak bertenaga dan sebagainya. Itu satu. Kedua, komplikasi daripada tidak menerima rawatan yang baik ini juga menyebabkan electrical jantung terganggu, di mana nadi itu sama ada terlampau tinggi sangat ke atau rendah sangat, dia panggil arrhythmia. Ini juga boleh membawa maut. Baiklah doktor, kita pun ada masa sedikit saja ni, lebih kurang 2 minit lebih ni untuk doktor bersama-sama dengan kita. Mungkin agaknya ada sedikit buah tangan ya, tips nasihat daripada doktor pakar jantung kita pada pagi ni, Dr. Suhaidi, sebelum berpisah. Ya. Jadi ada beberapa perkara penting yang perlu saya beritahu di sini ialah di mana pertama, tahap kesedaran masyarakat kita di Malaysia sangat rendah terhadap kesihatan kita ya. Di mana kita tidak ambil berat tentang tahap kesihatan kita. So jadi saya merayu pada pendengar-pendengar semua, pastikan anda tahu tentang tahap kesihatan masing-masing. Pertama, kedua, amalkanlah cara hidup yang sihat ya. Ketiga, serangan jantung ni kalau ikut statistik daripada masa terdekat ni, kebanyakan mereka mengalami masalah ni di usia yang muda. So jadi anda semua di luar sana, pastikan anda pergi mendapatkan khidmat nasihat pada doktor-doktor di tempat masing-masing lah ya. Dan bagi mereka yang mengalami tanda-tanda seperti yang saya maklumkan tadi, segeralah berjumpa doktor untuk mendapatkan khidmat nasihat ya. Dan jadilah ujian kesihatan secara berkala, kerana pengesanan awal faktor risiko dan menerima rawatan awal tu adalah lebih baik ya, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan pastikan anda semua menyimpan maklumat perubatan anda setiap kali anda berjumpa dengan doktor ya. Pastikan bawa maklumat kesihatan yang ada dan juga ubat-ubatan yang anda ada ya. Dan last sekali ya, bersempena dengan World Heart Day 2013, Hari Jantung Sedunia 2013 pada 29 September 2013 yang bertemakan Take the Road to a Healthy Heart, pilih jalan ke arah jantung yang sihat. Saya merayu pada semua pendengar sekalian supaya pilihlah kehidupan yang berlandaskan gaya hidup yang sihat demi masa depan jantung anda. Ya. Jadi itu, terima kasih kita ucapkan Dr. Suhaidi yang bersama-sama dalam rancangan doktor di radio.